Okey guys, kali ini kita akan fokus mengenai pengoksidaan dan penurunan dalam subjek kimia atau lebih dikenali sebagai redox. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok dulu apakah definisi bagi pengoksidaan dan penurunan ataupun redox ini. Jom. Okey, yang pertama, kita kena tahu bahawa tindak balas redox, apa itu tindak balas redox ataupun apa itu redox reaction. So, tindak balas redox adalah tindak balas apabila proses pengoksidaan dan penurunan dia berlaku secara serentak. Okay, so the reaction in which oxidations and reductions occur at the same time. Okay, itu adalah dia punya definisi untuk redox. Okay, dalam redox ni kita perlu tahu ada dua ejen, iaitu ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, nanti lebih tahu lebih detail lah. Ni nak beritahu definisi dulu. Okey, ejen pengoksidaan adalah ejen pengoksidaan ialah bahan yang menyebabkan pengoksidaan berlaku. Okey. An oxidation agent is substance which oxidize something else. So dia oxidize benda lain. Okey, nanti kita tengok in detail Okay, begitu juga ejen penurunan ialah bahan yang menyebabkan penurunan berlaku. Okey, reducing agent is substance which reduce something else. So dia akan reduce benda yang lain lah. Okey, so untuk mengetahui lebih detail teknikal ataupun konsep ini, dia definisi kan. So nak tahu lebih detail, jom kita tengok sikit macam manakah definisi dan apply dalam konsep kita ni. Okey, yang pertama. So dalam konsep pengoksidaan dan penurunan ni, kita ada 4 perkara yang utama untuk kita menjadikan dia proses pengoksidaan dan penurunan berlaku. Okey, kita ada 4 elemen. Tengok, ada oksigen, ada hidrogen, ada elektron, pemindahan elektron ataupun elektron transfer dan juga nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan ni kalau kita tak tahu yang macam ni namanya nombor pengoksidaan. Ni nombor pengoksidaan ya. Okey. Jadi untuk memudahkan kita sama ada di pengoksidaan ataupun penurunan, jadi cikgu dah buat satu akronim. Kita mengambil nombor huruf yang di depan aja, nampak tak? Jadi OHEN. O-H-E-N, jadi OHEN. Jadi cikgu letakkan OHEN tu dekat setiap pengoksidaan dan juga penurunan, nampak tak? Untuk pengoksidaan, okey, O ni ingat oksigen, hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Okey, cikgu letak plus, tolak, plus. So plus tu menunjukkan bahawa dia menerima atau dia bertambah. Tolak ni menunjukkan bahawa dia hilang. Dia kehilangan. Okay. Jadi kalau kes ni, kalau untuk pengoksidaan, dia menerima oksigen. Untuk pengoksidaan, dia kekurangan. Kekurangan atau kehilangan hidrogen. Untuk pengoksidaan juga, dia adalah kekurangan ataupun kehilangan elektron. Elektron jenis macam tu. Kan awak pernah tengok kan? Kalau macam ni. Ni nombor ni elektron lah ni. Okay. Dan pengoksidaan adalah penambahan nombor pengoksidaan. T tambah tu kan. Jadi penurunan sebaliknya lah. Kehilangan oksigen adalah penurunan. Penambahan ataupun penerimaan hidrogen adalah penurunan. Penambahan elektron adalah penurunan. Dan juga pengurangan nombor pengoksidaan adalah penurunan. Okey. Jadi ni bila dapat je pengoksidaan, terus kita gunakan formula OHEN. Dapat OHEN, terus buat OHEN. Kalau nampak dia pengoksidaan, terus buat tambah. Okey. Kalau nampak dia penurunan, sebaliknya. Okey. Jadi di sini cikgu pun dah buat awal. Okey. Nama-nama penambahan, kehilangan. Jadi awak tak perlu nak hafal ni semua. Hanya dengan mengetahui tip ataupun trik yang kita guna OHEN ini. Awak tengok kalau ada oksigen dengan oksigen bertambah kan, dah dapat dah bertambah. Nampak? So menggunakan konsep ini aja. So mudah. Okey, so ini semua adalah untuk rujukan awak je lah, ya. Tapi kalau guna OHEN saja pun dah mencakupi semua ini, ya. Okey, kita ambil contoh lain. Katalah nombor pengoksidaan, nombor pengoksidaan bertambah. Tengok dia bertambah. OHEN dia bertambah. Okey. Alright, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok ada 4 contoh kan. Ada oksigen sampai dengan nombor pengoksidaan. Jadi kita buat setiap ni kita akan bagi satu contoh supaya nampak dengan lebih jelas. Okey, contoh pertama. Okey, ada 4 contoh kan. Okey, contoh pertama, kita ada magnesium ditambah dengan cuprum oxide menghasilkan magnesium oxide dan juga cuprum. Okey, macam mana nak tahu dia adalah pengoksidaan ataupun penurunan? Okay, yang pertama kita tengok magnesium dengan magnesium lah. Cuprum dengan cuprum, betul tak? Okey, cuba tengok magnesium dengan magnesium. Betul Okey, magnesium ni awak dapat tak ni? Asalnya dia tak ada oksigen, tiba-tiba datang ke sini dia dapat oksigen. Jadi dia menerima oksigen, nampak tak? Bila menerima oksigen, nampak? Bila terima oksigen dia adalah
pengoksidaan. Dia tambah oksigen, dia menerima oksigen, dia ada tambahan oksigen. Okey, jadi automatik kuprum asalnya oksigen ada, tapi tengok dia tak ada oksigen, dia buang oksigen. Jadi dia kehilangan oksigen. Okey, bila kehilangan oksigen dia adalah negatif, kehilangan oksigen, dia adalah penurunan ataupun reductions. Okey, reductions. Senang. Mudah kan? Okey, nombor 2. Nombor 1 dah. Nombor 2, hidrogen. Tengok macam mana dia terima ataupun dibuang hidrogen. Okey, tengok sulfur. Sulfur asalnya ada hidrogen, kat sini dia tak ada hidrogen. Jadi dia kehilangan hidrogen. Tengok, bila dia hilang hidrogen, tengok dia tolak kan? Tolak maksudnya dia hilang hidrogen. Jadi bila hilang hidrogen dia adalah pengoksidaan. Okey. Jadi automatik kita punya klorin adalah nampak tak? Penurunan. Kenapa penurunan? Kerana asalnya dia adalah tak ada hidrogen, tiba-tiba dia ada hidrogen. Jadi dia adalah penurunan. Penurunan dia tambah hidrogen. Nampak tak? Guna OHN je. Okey, 2 pun dah. Okey, lagi seterusnya. Jika kita nak tengok pemindahan elektron. Ni pemindahan elektron. Contohlah magnesium berjumpa dengan oksigen. Oksigen kalau ikut macam ni 2 tu lupa nak kecilkan tu. Okey, jadi dia akan jadi magnesium oxide. Contohlah ni. Okey. So asalnya tengok magnesium. Ni nak tengok mengenai elektron. Pemindahan elektron. Okey, nak tengok macam mana pemindahan elektron dia. Okey. Bila dia nak bergabung, dia akan menghasilkan nombor pengoksidan positif 2. Kan? Kenapa dia menghasilkan pengoksidan negatif 2? Kerana dia telah kehilangan 2 elektron. Jom kita buat. Jadi dia adalah pengoksidan. Sebab apa? Sebab dia telah kehilangan elektron. Nanti kita tengok Jadi automatik yang bawah tu adalah penurunan. Jadi macam mana dia hilang elektron? Sebab asalnya dia adalah sifar ni, dia telah menjadi 2 positif. Maksudnya 2 elektron dah hilang. Elektron kalau ikut atasnya ada negatif ni. Okey. Maksudnya dia telah kehilangan 2 elektron. Jadi sebab itu dia adalah pengoksidaan. Kehilangan elektron ni. Hilang elektron. E ni kurang E. Kehilangan elektron. Boleh. Begitu juga dengan oksigen. Oksigen tengok ni. Dia mendapat elektron. Dia telah mendapat 4 elektron. Penambahan elektron. Bila penambahan elektron, dia akan jadi penambahan elektron. Nampak tak? Dia adalah penurunan. Okey. So, pemindahan elektron ni, dia sangkut paut juga dengan nombor pengoksidan. Sebab ni nombor pengoksidan 2 tambah ni kan. Okey. Tapi nombor pengoksidan tu nombor 4 nanti. Nombor 3 dia mengenai kehilangan elektron. Jadi, apabila kita nak buat explanation nanti, kita terus boleh buatlah. Mana-mana pun yang kita buat, kita boleh oksigen ke hidrogen dia, kita boleh menceritakan bahawa dia menerima ataupun dia kehilangan elektron. Okey, kalau macam ni, kalau dia pengoksidan, cakaplah dia kehilangan berapa elektron. Kalau penurunan, beritahulah berapa penurunan dia hilang elektron. Okey, senang kan? Okey, lagi apa yang kita perlu buat? Kita ada nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan. Contoh nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan contoh yang nombor 4. Okey, nombor 4 ni nombor pengoksidaan. Contohnya, katakanlah yang ini adalah sebab dia tak ada gang. Na seorang je kan? Bila dia seorang je, nombor pengoksidaan adalah sifar. Bila dia jumpa dengan gang, automatik dia akan jadi nombor pengoksidaan 1. Kau nampak tak? 0 kepada 1. 0 menjadi positif 1. Jadi dia bertambah. Okey, boleh? Bila dia bertambah, dia akan menjadi pengoksidaan. Kerana dia menambah apa? Menambah nombor pengoksidaan ni. Nombor pengoksidaan ni bertambah. Okey, boleh? Alright. Begitu juga dengan bromin. Bromin asalnya kosong sebab dia seorang tau, dia single. Kalau dia ada gang macam ni, mestilah yang ini adalah positif, ini negatif lah. Nampak tak? Negatif 1 kan? Jadi kosong kepada negatif 1, dia kurang. Nampak tak? Kurang dari 1. Bila kurang nombor pengoksidaan ni, nombor dia pengoksidaan kurang, dia akan jadi kehilangan elektron. Jadi dia adalah penurunan. Dia adalah penurunan. Okey, boleh? Okey, sikit lagi. Jadi 4 serta. So, awak ada 2 lagi yang cikgu tak cerita tu, ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Okey kan? So, untuk proses pengoksidaan dia okey, ni namanya proses Ni namanya proses. Proses pengoksidaan dan juga proses penurunan. Dua-dua ni proses. So, kalau ejen, kita perlu tahu ejen. Okey, jadi kalau macam pengoksidaan ni, contohlah kita ambil nombor 1 ni kan, contoh nombor 1 pengoksidaan. Kan? Daripada magnesium dah bertukar menjadi magnesium oxide, dia adalah proses pengoksidaan. Okey, kerana dia telah menerima oksigen. Okey.
Kalau katakanlah untuk kita ceritakan ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan, dia macam ni, senang je. Kalau magnesium ni adalah pengoksidaan, dia adalah proses. Pengoksidaan dia proses ya. Proses pengoksidaan. Jadi automatik magnesium ni akan jadi ejen penurunan. Dia terbalik ejen penurunan. Jadi automatik kita punya cupron oxide ni ejen pengoksidaan. Dia terbalik. Jadi kalau dia proses pengoksidaan, dia akan jadi ejen penurunan. Okey, kalau dia proses penurunan, dia akan jadi ejen pengoksidaan. Senang. Begitu juga ini adalah melalui proses pengoksidaan kan. Jadi dia adalah ejen penurunan. Jadi dia adalah ejen ataupun oxidation agent bahasa Inggeris. Jadi ini automatik akan jadi oxidation agent pula. Ini adalah reduction agents, ejen penurunan. Ini akan jadi oxidation agent. Oxidation agent. Okey. Ada terbalik Lagi. Begitu juga ini kalau dia adalah pengoksidan, proses pengoksidan dia automatik lah ejen penurunan. Ingat tu dia terbalik. Kalau ini adalah penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Dia terbalik ya. Okey, so juga harap boleh faham ni. Macam ni sama juga ni, kalau dia adalah proses pengoksidaan, dia automatik lah ejen penurunan. Jadi ini ejen pengoksidaan. Okey, sedikit juga rasa bolehlah memberi penjelasan kepada awak. So ingat, ejen satu lagi lupa. Apa dia ejen penurunan? Ejen penurunan kerana apa? Kerana dia magnesium ni telah dapat menurunkan cupron oxide menjadi cuprom. Itu namanya ejen penurunan. Kalau pengoksidaan pula, pengoksidaan adalah kerana cupron oxide dia mengoksidakan magnesium untuk menjadi magnesium oksida. Takut terlupa pula nak cerita. Okey, saya itu aja sedikit penjelasan mengenai redox ini. So diharap video dapat memberi penjelasan sedikit kepada awak lah. Jadi video ni taklah cover semua. So doalah supaya juga ada masa sikit untuk